Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kan, hari ni aku nak tergelak sikit sebab aku nak react kita bersama-sama kita react permintaan demi permintaan daripada YB Ketereh. aku lagi aku akan sertakan minggu lepas punya ucapan dan semalam punya ucapan face to face bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. So aku akan sertakan sekali Datuk Seri Anwar jawab soal peruntukan, dan tiba-tiba YB boleh ramai balik sebab depa dah keluar lah asal. Lepas tu tiba-tiba depa masuk dan hanya seorang je yang tak keluar. YB Ketereh je yang tak keluar, dan dalam masa kesempatan tu dia boleh bertanya face to face bersama Perdana Menteri. So aku akan sertakan sekali video yang orang respect sebab YB Ketereh dia ambil masa waktu duk tengah kecoh tu, waktu tengah bergaduh tu, yang geng-geng PN koyak rabak tu, dia lepas keluar, dia tak keluar, dia ambil kesempatan tu untuk face to face dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. So jom mula-mula kita dengar dulu ucapan YB Ketereh minggu lepas waktu hari pertama ke hari kedua sidang parlimen bermula. Jom sama-sama kita dengar. Permintaan terakhir daripada saya mohon Yang Berhormat Amat Tambun, be fair to all ahli parlimen. Peruntukan tu kena bagi. Saya menghadapi masalah. Pusat khidmat saya tak boleh beroperasi kerana saya tak boleh nak sewa, saya tak boleh nak bayar gaji. Saya pergi melawat orang mati pun, satu hari mati 5 ke 7 orang. Penduduk kawasan saya 300,000 lebih. Saya kena bagi sedekah guna duit saya sendiri. Saya harap Yang Berhormat Tambun dengar apa yang saya cakap ni dan tolong consider. Orang sakit saya kena melawat. Orang yang kahwin saya kena pergi melawat. Jadi duit mana saya nak pakai? Apa berhenti? Okey. So jadi saya berharap sangatlah kepada Yang Berhormat Tambun, dengarlah rayuan saya ni. Kalau boleh bulan ni dah masuk dah duit peruntukan untuk kami semua. Okey geng. Okey, aku nak ni sikit lah, aku nak explain sikit lah. Okey, kalau ikutkan, kalau macam kita nak kita nak sedekah ni, kita kena pakai duit kita kan, faham tak? Kita kena pakai duit kita sendiri ya. Kita pakailah duit gaji kan. Peruntukan lah, peruntukan tu untuk keperluan rakyat ataupun jalan rosak ke ataupun pagar runtuh ke, apa-apa untuk nak kemudahan untuk rakyat. Kalau duit kita nak sedekah orang mati, kita nak orang kahwin, itu daripada diri kita. Macam kita tengok, kita pi makan kenduri rumah orang, tuan rumah poket dah memang penuh, itu ibu bapa yang mai salam bagi duit ataupun siapa-siapa yang mai, itu direct depa tak dapat peruntukan, ataupun orang-orang yang mati yang depa sediakan tabung apa semua, itu diri kita orang yang hadir ke melawat ke ataupun kenduri itu, kita yang bagi. Cuba bayangkan ahli parlimen, gaji dia berapa ribu dah, gaji dah hampir 10,000, elang dia lagi, handphone dia, bil handphone pun orang bayar, segalanya orang bayar, segalanya kerajaan bagi. Total ahli parlimen 20,000 lebih tu wajib ada. Siap klaim minyak contoh macam sekarang ni dia mai sidang parlimen sehari RM400. Itu belum masuk tempat dalam masa 2 minggu 3 minggu sepanjang dia hadir ke sidang parlimen, sepanjang dia hadir, dia duduk di hotel, itu pun dia boleh claim balik kepada kerajaan. Dia boleh claim balik semua. Jadi dia keluarkan modal dia, lepas tu dia boleh claim balik. Cuba apa fikir?
Cuba bayangkan kalau minggu yang ada sidang parlimen, 2 hari dah hampir 1,000 lebih dia boleh klik. Kalau 2 hari. Bayangkan kalau 3 minggu, 4 minggu sidang parlimen, kan, berpuluh ribu. Kalau untuk ini peribadi, gunalah gaji peribadi. Sedangkan sekarang ni dah 9 bulan hang jadi wakil rakyat, 9 bulan hang jadi ahli parlimen, gaji hang dah dapat puluhan ribu, malah ratus ribu dah hang dah dapat. Kalau peruntukan, aku akan sertakan jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim soal peruntukan. Jadi itulah ucapan yang mula-mula yang YB Ketereh, aku atas permintaan dia tu aku tak setuju lah, sebab dia majoriti itu adalah secara peribadi, bukan memerlukan guna duit pusat untuk bagi kepada rakyat, ataupun dia pergi makan kenduri ke, dia pergi tengok orang mati ke, sehari-hari pun ramai orang mati, dan berbeza kan. So aku akan bawa pula video yang kedua untuk kita tengok dulu. Jadi apa orang kata, dalam parlimen YB Ketereh tak pernah, dia memang tak pernah buat hal. Dia daripada first sidang parlimen selepas dia menang pilihan raya pun dia dah buat hal. Dia dukung komunis lah, apalah semua macam-macam. Dan hari ni pun minggu lepas video pertama tu pun dia dah macam dia dah buat hal. Satu Malaysia gelak kan dia. Ni pun semalam depan-depan Datuk Seri Anwar pun dia buat hal lagi. Jom sama-sama kita dengar. Ya Ketereh. Ya, Ketereh kemari. Kemarilah, mari kemari. Ya Mak Berhormat. Mari kemarilah. Baik, Tambun bagi Muar tanya dengan dulu. baik. Okey. Ketereh dulu. Muar duduk dulu. Bagi Ketereh dulu. Terima kasih Tuan Speaker. Muar duduk dulu, Muar. Bagi Ketereh dulu. Terima kasih Tambun. Okey, saya nak balik pada isu yang mula-mula tadi pasal peruntukan. Okey. Dengar. Okey, sabar. Saya tak pernah kutuk. Ni line lagging ni. Sabar. Lagging Saya ada tak pernah. 5G. Sejak saya duduk di parlimen ni, saya tak pernah. Saya pernah cakap macam tu tau. Tetapi apa saya bangkitkan pada hari itu, mewakili semua wakil rakyat pembangkang ni, sebab saya tahu ahli parlimen dia ada peruntukan untuk ahli parlimen. Saya dulu tentera 40 tahun. Saya tak ada peruntukan macam tu. Tahu kami tahu tentera. Dengarlah sini. Jangan ganggu dia, please. Silakan Ketereh. Jadi, Yang Berhormat Tambun, saya bangkitkan itu hari, mungkin saya tak pandai nak bercakap. Cakap mungkin pasal pergi melawat ke apa, semua orang mati apa semua sekali. Tapi maksud sayanya, saya perlukan peruntukan untuk ahli parlimen. Yang pertama sekali, untuk maintain pusat khidmat. Okey, nak bayar gaji kerani ataupun siapa yang menjaga tu. Kemudian saya juga membuat aktiviti-aktiviti lain seperti Sudah melawat. dijawab Perdana Menteri tadi. Jumpa dengan dengar kita lah. pembangkang. Jangan ganggu. Okey. Aku Okey. kalau macam ni dia ni. Ketereh. Dengar. Ketereh. Cepatkan. Okey. Jadi saya tahu saya ni memang pertama kali jadi wakil rakyat. Tapi sebelum saya ni ada wakil rakyat lain. Tempat saya tu Tan Sri Anwar Musa. Jadi saya tengok aktiviti dia tu, bagi orang miskin bila melawat ribut macam minggu lepas, dekat 50 buah rumah yang melibatkan Okey. bencana ribut tu. Jadi bila saya pergi, kalau 50 buah, macam mana saya nak tolong dia? Kadang-kadang atap tu 4 keping. Ketereh, point dia apa dia? Tak adalah, maksud saya Poin dia nak duit. Okey, maknanya sekarang yang dimaksudkan oleh Ketereh itu ialah bantuan kewangan yang diberikan kepada ahli parlimen. Maksudnya gitu. Supaya saya boleh Okey. ganti zen dia tu Point on the taken. spot macam tu. Itu maksud saya. Point taken. Bukan saya nak guna duit tu untuk Okey. diri saya. Okey, terima kasih. Jadi saya nak minta penjelasan tu daripada Yang Berhormat Tambun. Okey. Dia dua perkara yang berhormat. Ya, saya dengar Saya dah jelaskan, dia ada cara seperti mana yang berhormat berbuat dulu. Dia ada wakil daripada Bangkang, bincang dengan TPM2 dan wakil. Kita bincang kaedah dia dan kita luluskan. Saya ada bagi jaminan. Ini boleh rekod. Kalau dipersetujui perbincangan, kita luluskan. Itu satu. Tapi kalau ada punya banjir ataupun kerosakan, yang berhormat boleh tulis kepada saya. Itu tak termasuk dalam peruntukan ini. Saya kalau betul ada masalah dengan yang mengesan rakyat, itu boleh tulis dan kita boleh luluskan.
Tapi yang soal peruntukan di parlimen ini, keputusan dia apa? Keputusan ialah perbincangan di antara ketua pembangkang dan rombongan dan wakil serta TPM2 dan wakil. Putuskan kaedah pelaksanaan dia dan kita luluskan. Dan saya bagi tahu, saya dah bagi jaminan di parlimen ini awal-awal lagi kita akan luluskan. Tan Sri Speaker. Tapi Okey. belum ada perbincangan. Saya baru tanya tadi TPM2. Tan Sri Speaker. Ada tidak perbincangan? Jawabnya tidak ada. Baik. Sudah ada di arah Ketere keluar. boleh faham Cukup. Okey. Baik, Muah silakan Muah. Nanti kejap, saya nak tambah. Terima kasih. Tak boleh, tak Saya boleh, nak tak tambah boleh. sikit lagi. Saya nak tambah. Sabar, Speaker. Tamu dah jawab dah. Maknanya hantar Belum. perwakilan bincang. Sekarang ni, apa lagi nak bincang? Tak payah bincang. Bagi saja. Bincang Tak boleh, buat tak apa? boleh. PM minta bincang. Keputusan dia gitu. Ketere, Habis Baik. sampai, mari datang kemari. sampai bila Mari datang saya- kemari kita sampai dah. bila Harap saya dia nak ulangan. menanggung macam gini? Sampai bila? Okey, silakan. Baik, terima kasih. Ketere, you betul-betul general lah Ketere. Anak buah je semua dah cabut. You stay dalam ni, you anda general. Okey, geng. Jadi walaupun dia macam dia apa dia punya cara dia tu memang lawak kan. Tapi okey lah, dia ambil point tu. Dan memang memang ada orang puji dia sebab time itulah dia ambil point untuk face to face dengan Perdana Menteri. Sebab kawan-kawan dia semua keluar. Tinggal dia dengan Sadiq saja yang ada dekat kursi parlimen. So baguslah dia ambil point tu untuk direct dengan Perdana Menteri. Sebab dia pula dia cakap pun slow. Mungkin dia tu pun cakap macam aku sangkut-sangkut. Dia jalan cerita tu payah sikit. Kan? Mungkin standard lah. Setengah orang suka puluhan tahun. Contohlah macam aku puluhan tahun aku duk ubat rumah. Tiba-tiba kita boleh jadi wakil rakyat ataupun kita boleh bercakap daripada parlimen. Memang kan. Berbeza dengan orang waktu zaman sekolah, habis sekolah memang dia bercakap. Kerja bercakap. Senang lah bercakap kan. Jadi itulah. Macam kalau salah satu, aku lupa dah nak ulas tadi. Soal pejabat khidmat masyarakat. Itu sepatutnya Pakatan Harapan puluhan tahun jadi pembangkang tau. Pakatan Harapan puluhan tahun jadi pembangkang. Puluhan tahun jadi pembangkang. Ada pusat khidmat. Pakatan Harapan hanya perintah perintah Kedah 22 bulan dah. Sampai sekarang ada pusat khidmat di setiap daerah. Yang tak kira lah daripada parti amanah ke, daripada parti keadilan rakyat ke, daripada parti DAP pun ada. Malah dekat Sungai Petani ada 3 pusat khidmat daripada Pakatan Harapan. DAP punya pun ada, amanah punya pun ada, parti keadilan rakyat punya pun ada. 3 geng. Jadi samalah dekat Gurun pun ada, anak kepada sebelum ni Datuk Jo yang duduk di atas tu kan. Lalu ni dah turun dekat anak dia dan Dr. Johari dekat Sungai Petani dan dia menang hanya 1 kursi kan. Jadi itulah, tapi tanggungjawab untuk kita nak cerita dekat rakyat. Tak kira lah kami ni kerajaan ke, kami ni pembangkang, tapi keperluan rakyat ataupun untuk sediakan tempat atau kedai atau pejabat atau rumah untuk rakyat bolehlah hantar surat ke ataupun buat aduan ke ataupun boleh berbincang dengan walaupun bukan wakil rakyat ataupun hanya pejabat saja, sekurang-kurangnya kita boleh dapat surat, boleh dapat dengar aduan dan boleh bawa kepada ahli parlimen tempat tu daripada parti lain dan dia dapat bawa ke sidang parlimen. So baguslah. Tapi kena ingat kalau pejabat untuk wakil rakyat ni dia tak kira lah hang ada gaji daripada kerajaan ke hang tak ada gaji, itu tanggungjawab hang sebagai calon dan ahli parlimen. Wajibnya hang mesti kena ada punya. Kan? Dekat mana-mana pun wajib ada punya. Jadi majoriti kalau macam UMNO punya pejabat yang pejabat dekat setiap office depa ataupun dekat DUN ke apa ke, UMNO sebab depa dah perintah lama, depa beli tu kedai tu ataupun depa beli bangunan tu.
Sebab apa? Sebab mereka ada duit. Sebab mereka memerintah dengan jangka masa yang lama. So walaupun mereka kalah pun, tapi pejabat tu mereka punya dah. Mereka hanya apa? Kena kena banyak cukai je lah. Cukai pintu, cukai kedai dengan majlis apa gitu lah. So aku akan bawa lagi satu video yang orang mereka ni respect kepada YB Ketere. Okey, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Jom. Okay guys, good morning. Semalam Parlimen kecoh, tapi aku tak nak cakap lah pasal tuduhan-tuduhan jahat ni. Secara asasnya aku tahulah siapa yang betul, siapa yang tak betul kan. Okay look, ni aku nak bercakap pasal peruntukan. Semalam masa semua orang keluar, aku respect Ketere. Ketere ni dia walaupun Perikatan Nasional, dia tak keluar. Aku ingatkan memang dia tak keluar sebab ada prinsip, tapi tak. Sebenarnya dia ambil peluang tu, dia nak bertanya sendiri kepada Perdana Menteri pasal peruntukan. So semalam Perdana Menteri explain lah, peruntukan kepada rakyat sebenarnya ada. Cuma peruntukan kepada rakyat akan disalurkan terus kepada pusat. Peruntukan kepada rakyat maksud PMX adalah pembangunan, repair jalan, apa lagi, bantuan banjir ke apa, semua direct daripada pusat akan terus turun kepada rakyat. Maksudnya kalau Parlimen Ketere semalam dia umum ada 2.2 juta macam itulah untuk pembangunan. So maksudnya ada. Tapi peruntukan kepada ahli parlimen yang tak ada. So ini beza dia. Peruntukan kepada rakyat, dia tak boleh turun kepada ahli parlimen sebab nanti ahli parlimen salah guna. Contoh macam dia bagi 2.2 juta untuk pembangunan, nanti kan dia ambil sikit. Aku faham ada yang ambil tu bukannya nak ambil untuk diri dia, dia nak bantu rakyat. Kita ambil contoh Ketere. Ketere ni dia bekas tentera, aku tak rasa dia ni kaya sangat. So aku respect dia semalam. So aku rasa dia ni nak compare kan dengan Tan Sri Dr. Musa yang banyak duit. Sebab Tan Sri Dr. Musa dah lama jadi menteri, dia pun memang kaya. So beza jauh. Tan Sri Dr. Musa bila dia pergi kenduri kahwin, dia pergi apa, jarah kematian, mungkin dia ada duit sikit, dia boleh sedekah kepada rakyat. Sama dengan Ketere, dia cuba buat benda yang sama tapi dia tak ada duit. So ini beza dia, yang Ketere mungkin tak faham, tapi PMX dah explain semalam. Peruntukan itu adalah peruntukan kepada ahli parlimen. Dan kalau kau dapat peruntukan tu, mungkin baru kau boleh guna untuk bagi rakyat, sedekah kepada rakyat. Sebab mungkin nak guna duit sini, aku faham. Aku pun kenal ramai gila YB yang tak ada duit. So dia dah beritahu semalam, kalau peruntukan kepada rakyat tak ada masalah, peruntukan tu memang turun. Tapi peruntukan kepada ahli parlimen untuk kau guna, ya aku faham, bukan kau nak guna untuk duit kau, kekayaan kau pun. To be honest, aku nampak kita ni orang yang baik lah. So aku tak nak tuduh dia nak duit peruntukan ni untuk diri dia. Aku nampak concern dia adalah untuk rakyat. So aku respect, kalau aku tanya kau, aku memang respect lah kita semalam. So peruntukan untuk ahli parlimen ni, PMX dah cakap, pembangkang, ketua pembangkang atau bawa wakil pergi jumpa TPM 2, bukan TPM 1. Kalau kau benci sangat Zahid, dia tak suruh kau jumpa Zahid pun, dia suruh kau jumpa Fadilah, TPM 2. So jumpa TPM 2, bincang macam mana jalan terbaik supaya semua ahli parlimen kau dapat duit peruntukan. Ini maksud dia. Ini yang zaman Ismail Sabri buat. Peruntukan kepada rakyat Ismail Sabri pun ada juga turun. Sebab masa rumah aku banjir, YB Kota Melaka tahu, Ko Poi Tiong, dia datang rumah mak aku, depan aku, dia bagi satu sampul, dia tulis itu, dalam sampul tu tak silap aku, dia tulis sumbangan daripada kerajaan pusat. Dia siap bagi tahu, dia siap mention sampul tu, dia tak tukar langsung. Dia mention, makcik, peruntukan ni, bantuan ni daripada Perdana Menteri, bukan daripada saya. Saya ada sikit sumbangan ikhlas. Itu beza dia. So maksudnya dalam sampul tu daripada pusat. So dia ada duit sikit, dia bagi lagi kat mak aku. So tu beza dia. So time tu aku respect aku Poi Tiong, dia boleh je ambil kredit. Nak tipu kampung apa yang tukar sampul tu, cakap ni semua sumbangan daripada dia. Tapi ini orang panggil amanah. So itu dah apa aku nak cakap. Pembangkang, tolonglah ahli parlimen kau tu, aku berani cakap 60% ahli parlimen kau tu sebenarnya tak ada duit. So bila Anwar Ibrahim dah janjikan dalam parlimen, dia dah cakap 2 kali tau. Hari tu dia cakap sekali, dia cakap lagi sekali. Bila dia janjikan, kalau kau jumpa bincang, aku tak tahulah apa dia nak, korang discuss lah. Ada yang kau boleh setuju, ada yang kau tak boleh setuju, bincang. So dapat duit tu, ahli parlimen kau boleh bantu rakyat. Sebab tu sekarang ni kau tengok ahli parlimen kau, orang marah tak turun bantu rakyat apa semua, sebab tak ada duit. So kalau kau nak kekal menang, buatlah benda ni. Bangang betul lah kau ni. Dah jangan bergaduh-gaduh. Benda ni kecil je. Okey geng, kalau hampa ingat kan, kalau hampa ingat, dan kalau hampa tahu, pembangkang tak pernah dapat tu peruntukan. Pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Hanya pembangkang dapat waktu musim PKP. Musim PKP itu pun disebabkan rakyat dikurung.
ahli parlimen pembangkang pun tak ada duit. Sebab waktu tu Pakatan Harapan tiba-tiba boleh jadi pembangkang sebelum COVID. Dan ada ahli-ahli parlimen sebab Pakatan Harapan dah memerintah 22 bulan. Of course lah ada duit lah sikit kan sebab dia dah hampir 2 tahun memerintah. Jadi waktu tu pembangkang pun tahu apa yang ada duit untuk bantu rakyat. Itu pun ahli parlimen kena saman, babe. Sebab apa? Langgar PKP sebab keluar daripada rumah pergi bantu rakyat. Tu pun ada ahli parlimen pembangkang kena saman. So tahu mana pembangkang boleh bantu? Pembangkang bantu daripada Pakatan Harapan waktu tu. So Pakatan Harapan bantu sampai habis duit. Dah tak ada dah. Ahli-ahli parlimen pembangkang waktu tu tak ada duit lah. So waktu tu lah pertama kali Muhyiddin Yassin bagi duit pembangkang untuk bantu rakyat. Untuk belikan keperluan rakyat dengan duit 300,000. Okay, Muhyiddin Yassin bagi. Dekat semua ahli-ahli parlimen pembangkang 300,000. Tapi kalau kerajaan juta kan. Jadi, untuk zaman Ismail Sabri, pertama kali pembangkang dapat sama rata 3.8 juta ringgit. Sebab apa kan? Sebab apa pembangkang Pakatan Harapan boleh dapat duit 3.8 juta sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri? Sebab apa? Nombor 1, disebabkan Ismail Sabri tak mau kerajaan tumbang. Faham tak? Ismail Sabri tak mau kerajaan Ismail Sabri tumbang. So Ismail Sabri buat MOU, Perdana Menteri Ismail Sabri buat MOU dengan pembangkang, dengan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang dan berbincang sebanyak 2 kali, dan MOU itulah untuk mengukuhkan kerajaan Ismail Sabri. Faham tak? MOU sepanjang Ismail Sabri jadi Perdana Menteri hinggalah pembubaran parlimen, pembangkang ni daripada Pakatan Harapan tetap menyokong Ismail Sabri. Bukan menyokong kerajaan. No, menyokong Ismail Sabri dan tidak tumbangkan Ismail Sabri. So Ismail Sabri pun kekal menjadi Perdana Menteri. Tapi sebelum tu kena ada perjanjian lah. So waktu zaman Ismail Sabri, kalau tak silap aku tiga permintaan Pakatan Harapan waktu jadi pembangkang itu. Salah satu undi 18, luluskan undi 18 dan anti lompat parti, dan juga peruntukan sama rata. Peruntukan sama dengan pihak kerajaan. So waktu tu macam pembangkang boleh bantu rakyat dengan peruntukan 3.8 juta. Okay, so dapat pun sekali tu je dapat. Lepas tu terus bubar. Dan kalau tak silap aku, kemungkinan tak dapat penuh sebab Ismail Sabri hanya jadi Perdana Menteri beberapa bulan je. Kan, dia tak sampai setahun lebih. Lebih kurang macam tu lah. Sebab Muhyiddin 18 bulan dan Ismail lebih kurang 11 bulan, 12 bulan itu lah. Sebab total Perikatan Nasional memerintah 33 bulan. So, waktu tu saja. Dan sekarang bila dulu mereka jadi kerajaan, ni, geng-geng perikatan ni, mereka pernah jadi kerajaan dan mereka pernah bagi peruntukan kepada pembangkang. Hari ni, mereka sebagai pembangkang pun naklah juga duit daripada kerajaan. Naklah juga, dulu kami pernah bagi kat hampa mah. Dulu hampa pembangkang, kami pernah bagi mah duit. Jadi, sebab tu sekarang ni, mereka duk minta dekat Anwar Ibrahim, nak juga peruntukan. Dan Anwar Ibrahim dah cakap. Kali ni kali kedua Anwar Ibrahim cakap sidang parlimen yang pertama, kan, ucapan setiap ahli-ahli parlimen minta peruntukan. Anwar Ibrahim cakap, ketua pembangkang, silalah bertemu dengan Fazilah, Timbalan Perdana Menteri 2 daripada Sabah ke Sarawak, daripada GPS. Datanglah berbincang dengan Fazilah dan barulah akan diluluskan. Dah 9 bulan langsung tak mai berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri 2. Tak mai berbincang pun. Lepas tu duk melalak dekat kempen pilihan raya, duk menjerit peruntukan-peruntukan. Dekat dalam sidang parlimen pun duk menjerit, duduk menjerit. Sehingga kan Syed Saddiq pun menjerit. Hang tak apalah Syed Saddiq, hang dah menjerit pun 9 bulan. Hang dah dapat dah 4 juta ringgit tau Syed Saddiq. 3.8 juta hang dapat tau. Kena ingat, bila sekarang hang dah melompat mai duduk dekat pembangkang, kononnya hang ni hero pembangkang. Sedangkan hang dapat duit, hang tiba-tiba hang lompat pergi duduk dengan pembangkang, tiba-tiba hang jadi wakil macam kepada depa pula. Sedangkan Anwar Ibrahim dah cakap kali kedua. Semalam Anwar Ibrahim cakap,
mai berbincang bersama Timbalan Perdana Menteri barulah akan diluluskan. So, itulah kita dengar sendiri jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim soal peruntukan. Jom sama-sama kita dengar. Bentara, tolong ambil nota dari benda sekarang. Halau dia keluar speaker. Halau. Okey. Kerengga keluar. Okey. Tak apa, Baik, tak. silakan Menteri teruskan. Saya Pendang tolong tulis nota sekarang juga. saya rayu bagi pihak pendang, tak apa, biar dia duduk, dia bagi nota, tak payah ambil tindakan. Dia bagi, kerana dia rasa prihatin tentang masalah. Saya dah bagi cadangan, tulislah dan saya selesaikan. Menteri dah bagi jaminan. Baik, memorandum ini tentang peruntukan ahli parlimen. Ada yang kata ni zalim, kami tak dapat wang. Ni saya nak bagi contoh. Siapa kata tak dapat? Siapa kata dapat peruntukan? Peruntukan kepada rakyat, peruntukan kepada ahli parlimen itu beza. Jangan kata tak ada peruntukan kepada rakyat. Saya nak bagi contoh. Untuk Ketere, berapa projek? 61 projek. Ini tambahan daripada ICU. Berapa jumlah? 2.12 juta ringgit. I'll come back. Never mind, don't worry, Baluran, sabar. SIG 73 projek, 3.73 juta ringgit. Baik. Yang dibangkitkan ialah mengapa tak salur kepada ahli parlimen. Kalau gitu jawab begitu. Jangan kata menindas rakyat, tak ada tolong rakyat, zalim. Apa benda ni? Ya, kalau kata tidak ada peruntukan kepada wakil rakyat yang macam dibangkitkan, saya tak ada nak pergi tolong orang mati, tak ada duit. Jangan. Tak Yang Berhormat Tambun bagi saya nak bagi ingatan. Wang ini kalau digunakan untuk bagi orang kahwin dan sebagainya, kita akan ambil tindakan oleh SPRM. Ya Muhammad, Tak boleh. peruntukan Guna wang projek melalui kementerian berbeza dengan peruntukan parlimen. Betul. Ketika yang berhormat duduk sebelah sini, Ya, dengar yang berhormat dulu. meminta peruntukan Baluran parlimen. pun dia terikut-ikut. Yang berhormat juga sign memorandum Baluran. CSA dengan berat minta peruntukan peruntukan parlimen. Ya. Baluran Saya cuma perkataan peruntukan parlimen dengan projek berbeza. Muhammad, ya. Baluran yang selama ini sabar dan steady pun dah terikut dengan kawan-kawan dia. Jangan. Saya dah bedakan projek untuk rakyat, projek ahli parlimen saya bedakan. Sebab tu saya kata tunggu saya nak jawab. Saya sebut jangan kata tidak ada peruntukan. Boleh sebut tidak ada peruntukan kepada ahli parlimen. Biar spesifik. Okey ni, saya dah jawab ni, saya jawab. Baik, dengar dulu. Jawapannya begini. Ada jawapan. Ketua Pembangkang Kita tahu. duduk loh. Ada jawapannya. Masa Yang Berhormat Beluran Menteri, kita tak ada peruntukan. Kita bagi masa Baik. Kemudian ya, masa Covid kepada ya. semua ahli Berapa parlimen dia bagi yang duduk untuk sana, yang pejabat, duduk sini sebelum pejabat. Tak apa, baik. Kemudian bila Yang Berhormat Bera ambil alih, saya terima kasih Yang Berhormat Bera. Kerana Yang Berhormat Bera kata kalau betul nak kita bincang baik-baik. Jadi kita hantar perwakilan, bincang baik-baik. Kemudian ada hala tuju, ada setuju tak setuju. Akhirnya dia jemput saya bagi makan tengah hari, dia bincang sekali lagi. Dan kita putus, lepas putus sign, lulus lah. Ini tak payah sign, tak payah bincang. Bagi, ini hak kami. Bukan hak ahli parlimen. Runding, setuju, kita lulus. Kalau tidak, tunggulah sampai bila pun. Saya tak akan luluskan. Okey, terima kasih. Tambun. Bagilah Chan, Tambun. Bagilah lepas sikit. Besut. Kamu nak bagi? Tambun. Keterah. Tambun. Keputusan Tambun. Bagi besut dari sekali. Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Tambun, bagi besut sekali. Seperti mana yang diluluskan oleh Yang Berhormat Bera semasa dia jadi Perdana Menteri, peraturan yang lebih kurang kita guna. Nak peruntukan, bincang, dan saya dah tugaskan TPM kedua untuk mewakili pihak kami selesai dengan baik. Gunding, jangan sombong dan angkuh dan tuntut. Siapa yang sombong ni? Penjelasan. Tambun, penjelasan Tambun. Pelaksanaan Tambun, minta terkait penjelasan. dengan modal. Kamu nak bagi? Tambun, minta penjelasan. Air hitam, Besut sekali. Baik, Tambun tidak bagi. Sila duduk. Besut tak pernah air tanya ni. hitam Sila duduk. menyentuh berhubung. Tambun, air bagilah hitam, besut. air hitam. Tadi sebut keterah, kenapa tak bagi ni? Baik, dia tak bagi. Duduk.
Minta elok, minta elok. Duduk. Menyentuh Kita ada ruang untuk bagi jawapan cukai Tambun. keuntungan Duduk. modal. Sila duduk dulu. Okey geng. Jadi aku bawa video ni, yang video last tu hak awal sekali, barulah selepas tu jadi kecoh, barulah hak yang YB Ketereh boleh direct dengan Datuk Seri Anwar. Jadi kita pun faham soal peruntukan, dan aku malah nak bawa lah video Syed Saddiq, sakit hati semak rasa. Jadi memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap daripada awal lagi, daripada dah beberapa bulan lepas, dan hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri dah 9 bulan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap ini kali kedua mai lah datang berunding dengan Timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah serah. Tapi sampai hari ni, mana ketua pembangkang? Mana hak yang kata kononnya demi rakyat ni? Dan sampai hari ni hampa tak main. Dia macam bertemu dengan dengan Timbalan Perdana Menteri. Kan tak payah duk sembang lah. Kalau setakat sembang rancak ni untuk dia nak raih undi dan nak memburukkan kerajaan hari ni, dan juga dia nak memburukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah cara-cara dia. Hampa boleh tengok sepanjang kempen pilihan raya, daripada pilihan raya umum yang ke 15 hinggalah pilihan raya negeri yang ke 15 juga, dan pilihan raya kecil dekat Pulai. Cara mana? Kan peruntukan duk ulang tu, terutama Jasin tu, cara mana dia duk menjerit tu. Dah lah orang kantorkan dia ada kereta Tesla. Cuba berfikir. Kan? Kalau betul-betul lah kita nak jadi wakil rakyat, pada akulah, kita kena prepare hidup dan mati kita ni untuk rakyat. Kita kena prepare, susah senang tara mana pun, kita kena ready. Kita sanggup korbankan segala harta jiwa kita untuk rakyat, sebab kita masuk pilihan raya untuk mewakili rakyat kawasan kita untuk ke dalam kerajaan, untuk bawa masalah kawasan kita, parlimen kita, rakyat kita ke Perdana Menteri. Jadi apabila hampa tak dapat korbankan, so hampa mengharapkan bantuan, sedangkan hampa yang tahu diri hampa untuk hampa nak jadi wakil rakyat, hampa nak jadi ahli parlimen. Aku setakat apa yang aku tahu, dan Rafizi Ramli pun pernah cakap, wakil rakyat Selangor Sekincan Cina tu, nama apa tau, hak yang jadi dalam perasaan lah, wakil rakyat hak yang Sekincan, kawasan dia ada jelapan padi dan ada kapal terbang. Rafizi Ramli cakap dia pi pejabat hak yang Sekincan punya hak yang wakil rakyat, ada apa tau, penuh dengan parcel. Dia pun cari duit melalui bisnes online. Dekat pejabat dia penuh dengan parcel sebab dia nak post dan berkotak-kotak barang. Dia pun cuba bayangkan, dia buat jalan raya dekat adun Sekincan pun pakai duit dia sendiri. Korang boleh tengok, dia sendiri cari duit. Memang dia tu ada peruntukan dia, tapi mana cukup, kan? So dia pula kawasan padat, Selangor kawasan padat, dan rakyat ramai dekat Selangor. So sehingga kan dia bisnes dia sendiri, dia belanja setiap kali dia pergi kedai, dia belanja semua orang, walaupun daripada dulu daripada pembangkang hinggalah jadi kerajaan. Sepatutnya kita nak jadi ahli parlimen, tak kira lah Cina, India, Melayu ke Sabah, Sarawak, kita nak jadi wakil rakyat, kita sanggup berkorban apa saja. Sebab kita dah tahu diri, kita dah menawarkan diri kita untuk nak jadi ahli parlimen, untuk nak jadi wakil rakyat. Wakil, nama apa? Wakil rakyat. Jadi itulah, kalau setakat untuk pejabat ke apa ke, kerani ke apa ke, kalau hang tak mampu bayar, kita kena sendirilah susah, korban diri kita sendiri, susah payah kita diri kita sendiri sebagai wakil rakyat untuk berkorban untuk rakyat. Sebab kita ada gaji mah. Gaji ahli parlimen bukan 2-3 ribu kan. Puluhan ribu. Jadi itulah. Sebab satu lagi, yang ahli parlimen Ketereh dia bandingkan dengan Anwar Musa kan. Anwar Musa, bayangkan, 6 penggal kan 8 penggal menjadi ahli parlimen. Bayangkan,
30 tahun hidup di dalam politik. Kalau tak silap aku 8 penggal kot. Menjadi ahli parlimen. 8 penggal ke 4 penggal? Sama ada 30 tahun ataupun 40 tahun menjadi ahli parlimen. Dan menjadi menteri, pelbagai jenis menteri dah dia dah jadi. Bayangkan. Kalau dia tu tak payah berpolitik pun, bulan-bulan pun belah-belah ribu baru masuk. Sebagai pencen saja. Jadi, sebab tu orang pakat-pakat dia nak rebut jadi wakil rakyat ahli parlimen. Sebab dia tahu dia akan relax. Kan? Dia boleh jadi menteri sekali dua, lepas tu dah cukup lah. Kan? Jadi itulah adalah kita perlu ubah sistem hak yang mana pencen dah berapa puluh tahun dia dah tidak berpolitik tapi pencen kerajaan tetap bagi. Sedangkan dia hanya berkhidmat kepada rakyat 5 tahun je. Jadi ketidakadilan tu berlaku sikit kan. Jadi siapa yang pernah ada hasil, ada dia punya orang kata apa? Jasa terhadap sesuatu tu barulah kita bagi pencen dekat dia. Jadi kan 35 minit, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Minta maaf video ni terlalu panjang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.